jangan menyesal. Tanya Luqman, cuba cerita jap, tangan kanan kau terima dana dari mana? Dan kalau kau serang saya, lepas itu serangan balas saya ni, jangan menyesal. Ini amaran saya kepada Luqman. Jangan. Maka hari ini saya akan sentuh isu Luqman Adam. Ya. Live hari ini spesifik kepada Luqman Adam dan ada sebab tertentu. Sebab khusus yang bersangkut paut dengan satu kenyataan yang telah dibuat oleh Luqman Adam di dalam live dia baru-baru ni. Jadi ada sebab saya sentuh, sebab babak Luqman ni saya biasanya tak indah. Bagi saya, he is a nobody. Okay? Dan saya pun tak layan lah permintaan untuk saya ulas perkara-perkara tertentu. Tetapi hari ini saya akan sentuh babak bukti Luqman ini kaki fitnah. Dan mengapa saya terpanggil untuk menekankan satu isu bersangkut paut dengan kenyataan Luqman hari ini. Baik, sebelum saya mulakan, ya, jadi mintalah semua orang share live ni ramai-ramai supaya benda ni sampai kepada pihak yang berkenaan. Jadi sebelum saya mulakan, saya rasa semua satu Malaysia dah tahu saya ni mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Satu Malaysia dah tahu pendapat saya bahawasanya satu-satunya pemimpin Islam yang ulung di negara ini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, diiktiraf di seluruh dunia. Malah beliau yang konsisten mempertahankan Islam, mempertahankan ummah Malaysia dan seluruh dunia, menentang kuasa-kuasa barat dan lantang bersuara menentang pihak yang berkaitan seperti Israel, kuasa-kuasa lain yang memperlekeh umat Islam, ya. Dan perkara ni sebenarnya telah diiktiraf sendiri oleh Presiden PAS, iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Itu satu daripada banyak perkara yang saya nak ceritakan berhubung latar belakang dalam pendedahan saya ni. Kedua, dalam babak latar belakang ni, saya rasa satu Malaysia juga tahu bahawa saya ni lantang mengkritik kepimpinan UMNO dan baru-baru ni kepimpinan PAS. Tetapi kalau anda mengikuti saya, okey, pengkritikan saya ni, walaupun saya lantang, walaupun saya tajam, walaupun saya tidak berganjak daripada kedudukan saya, tetapi hakikatnya, okay, segala yang saya buat adalah perjuangan menyatukan ummah dan perjuangan yang berteraskan landasan kebenaran, landasan Islam, ya. Dan saya sebenarnya nampak perpecahan dalam Melayu Islam ni di negara ni sebenarnya dibawa oleh kepimpinan UMNO lah ni, yang diterajui oleh gandengan, walaupun Zahid adalah presiden, tetapi ianya gandengan Zahid, Najib dan kluster mahkamah yang tidak mewakili aspirasi majoriti dalam UMNO. Mereka hanya ada 7 ahli parlimen dan jauh kurang daripada 15% bahagian akar umbi dan sebagainya. Tetapi oleh kerana mereka mengawal MKT, maka sudah berlaku perpecahan di dalam UMNO dan percakaran di antara UMNO dengan PAS dan juga UMNO dengan PPBM. Untuk live ni saya tidak akan sebut siapa yang salah, siapa yang betul. Sebab live-live yang itu saya dah sentuh banyak dalam live-live dahulu dan saya akan sentuh dalam live-live yang datang. Untuk live ini, saya hanya hendak majukan hakikat bahawasanya percakaran ini antara UMNO, PAS dan PPBN melibatkan kepimpinan parti, semuanya melibatkan pemimpin Melayu Islam yang sedang memecah belahkan ummah, mengelirukan rakyat, menjadikan rakyat resah, menjadikan semuanya tertekan, dan politik tak tentu hala yang bukan berteraskan landasan keagamaan tetapi lebih bersifat perjuangan wang kuasa kedudukan dan politik darjat. Dan ini jelas dapat dilihat, ya, dan melibatkan semua pihak, ya. Jadi contohnya bila kita lihat langkah Sheraton, pihak yang menerajui UMNO ni, iaitu kluster mahkamah ni, sebenarnya menuding jari kat
PPBM. Tetapi padahal apabila komplot untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan dibuat, okey, komplot itu melibatkan pemimpin-pemimpin kluster mahkamah ini sedang berpeluk-pelukkan dengan kepimpinan PPBM, berpeluk-pelukkan buka tangan terima Azmin Ali kerana mereka hendak kembali berkuasa sebab tidak tahan duduk sebagai pembangkang dan ingin jawatan. Okey, dan umum diberitahu bahawa ini adalah sebenarnya perjuangan Islam untuk menentang musuh Islam, iaitu DAP yang anti-Islam, anti-Melayu, okey, dan untuk menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tetapi selepas langkah Sheraton, yang mula-mula berpaling tadah adalah kluster mahkamah yang diterajui oleh Najib dan Zahid apabila tiba-tiba mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak ingin menjadi sebahagian daripada Perikatan Nasional secara rasmi dan mempersoalkan kedudukan Azmin Ali yang mereka membuka tangan menerima dia, berpeluk-pelukkan dengan dia untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Ya, jadi yang mula-mula menunjukkan sifat kemaruk kuasa sebenar mereka, sifat rupa sebenar mereka adalah kluster mahkamah dan kepimpinan UMNO. Tanpa Azmin dan kluster dia daripada PKR tu 10 MP tu, tidak mungkin UMNO akan kembali ke tampuk kepimpinan negara bersama PPBM. So orang yang mendukung ataupun mendewa-dewakan pemimpin-pemimpin kepimpinan UMNO atau kluster mahkamah ni, jangan menipu rakyat. Jangan menipu rakyat kerana yang started the ball rolling, iaitu lari daripada landasan kebenaran ni adalah UMNO. Ya, jangan katakan bahawa UMNO ni adalah paling penting dalam percaturan untuk jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Itu adalah satu penipuan besar. Okey, yang mula-mula berlagak sebagai big brother tanpa merujuk PAS, yang mula-mula membuat segala kenyataan tanpa merujuk PAS, tanpa menunjukkan permuafakatan walaupun dah tubuhkan muafakat nasional, adalah Zahid dan gandingannya dengan Najib. Dan Najib tidak pernah bersuara untuk tegur, yang ni tak betul, kita kena rujuk kepada PAS, kita kena ni, kita kena itu. Bukan. Yang banyak menimbulkan masalah adalah UMNO. Okey. Yang mula bercakaran isu agihan kerusi adalah UMNO. Okey. Yang tidak tenteram, yang rasa diri mereka tu mungkin telah tergugat, mungkin akan tergugat pada PRU 15 adalah UMNO. Jadi saya nak sebut ini sebab ada pihak yang bernama Lokman Adam yang sedang menipu rakyat, dan hari ini saya akan beri satu contoh penipuan dan seterusnya saya akan membuat satu pembongkaran dan nasihat kepada pihak-pihak yang cuba mengagung-agungkan kluster mahkamah ni berhenti menipu rakyat. Ya, okey, mengapa saya terpanggil berbuat demikian? Okey, memang pemimpin PAS ni pun kemaruk kuasa kedudukan. Pemimpin PPBM ni nyata sekali kemaruk kuasa kedudukan, dan sama juga kluster mahkamah atau kepimpinan UMNO. Tapi jangan dewa-dewakan UMNO, okey, sebab semuanya terlibat dalam kerajaan pusat. Ya, apabila kita cerita kerajaan, media selalunya berkata kerajaan Perikatan Nasional. Ini sebenarnya salah. Ianya kerajaan gandingan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional kerana jemaah menteri yang banyak menyokong Muhyiddin sebulat suara, contohnya nak tangguh parlimen, nak isytihar darurat, terdiri daripada menteri-menteri UMNO dan sebahagiannya adalah pro Najib dan pro Zahid. Jadi banyak sandiwara sedang dilakukan oleh UMNO. Jadi usah menipu. Perjuangan UMNO, perjuangan yang dilakukan oleh kluster UMNO PPBM PAS ni bukan berlandaskan perjuangan penyatuan ummah, bukan berlandaskan perjuangan keagamaan, ianya perjuangan yang berlandaskan politik kepentingan. Okey, jangan hanya tuding jari sana, tuding jari sini, anda semua terlibat. Okey? Alright. Ini latar belakang dia. Ini latar belakang. Jadi inilah sebabnya saya marah. Tapi dalam kemarahan saya ni, saya kritik, saya lantang kritik, tetapi saya tidak menghina dengan kata seperti jalang, sundal, ya, bangsat, ya. Walaupun saya pengkritik Muhyiddin, anda tidak pernah mendengar saya mengeluarkan kata-kata hina lampau. Okey? Itu bukannya beradab, itu bukannya sifat seorang pejuang Melayu Islam. Tetapi satu-satunya yang cukup
cuba menonjolkan seolah-olah pihak yang disokongnya, iaitu Najib dan sebagainya ni, berlandaskan Islam. Yang lain ni semua tak berlandaskan Islam. PAS tak berlandaskan Islam, okey, adalah Lokman Adam. Okey, apabila ditanya mengapa, apa pendapat berkenaan dengan PAS, dia kata PAS dah kahwin dengan UMNO, kemudian dah muafakat dengan UMNO, lepas tu dia pergi, dia jalang, dia pergi kat orang lain, okey, jalang sundal. Kalau nak guna istilah tu, lebih baik guna kat kepimpinan UMNO yang mula-mula mengkhianati. Sebaik selepas langkah Sheraton tu, sebaik selepas tertubuh kerajaan baru, tiba-tiba membuat U-turn, kami tidak ingin terlibat dengan Perikatan Nasional yang sebenarnya merupakan perjanjian asal antara UMNO, PAS dan PPBM. okey. Penyatuan Ummah sebenarnya menetapkan bahawa PAS memang langkah dia betul. Dia berkawan dengan PPBM, dia berkawan dengan UMNO kerana ketiga-tiga mereka masuk ke dalam perjanjian untuk tubuhkan Kerajaan Melayu Islam. Jadi walaupun saya kritik PAS, tapi saya kritik sebab mereka terlari dari landasan. Tetapi dalam pada saya kritik, saya bukannya orang yang tidak akan bersuara sekiranya saya nampak ada orang dah kritik lampau sehingga kritikan tu dah tak betul. Jadi walaupun saya kritik PAS, dalam hal ni saya pertahankan PAS. Ya, Lokman dah tersasar. Jangan tuding merata-rata. Sebenarnya yang itu betul. Yang itu betul. Okey. Tindakan berkawan dengan PPBM dan UMNO dan cuba satukan di bawah bak bumbung adalah perjanjian asal PPBM, PAS dan UMNO. Yang mula-mula berpaling tadah adalah UMNO. Okey, perjanjian penyatuan ummah ataupun perjuangan penyatuan ummah ni, okey, bukannya melihat kepentingan parti. Dan langkah PAS ni pada awalnya lah menuju ke arah sana berdasarkan perjanjian yang dimasukinya dengan PPBM dan UMNO. Jadi betul tu. Yang kalau kau nak panggil orang jalang, kau tuding dulu kat pemimpin yang kau dewa-dewakan tu. Dan hari ni saya beritahu, dia nafi ke dia tak nafi ke, ini pejuang Najib, ini pejuang Rosmah. Okey, dan hampir setahun lebih, hampir setahun setengah ke 2 tahun sebelum berlaku langkah Sheraton ni, kumpulan dia ni berbisik-bisik di kalangan ramai. Bukti ada, NGO dan pihak-pihak kumpulan-kumpulan, kita kena sokong Anwar. Jadi Lokman ni sebenarnya berdasarkan apa yang kita dapat tahu adalah penyokong Anwar dari awal lagi. Okey, dia ni lah yang tersasar. Landasan dia tak betul. Dia fitnah. Dia ni kaki fitnah. Contohnya dia dengar cerita dari entah siapa, kemudian dibawanya cerita tu ke dalam satu media. Kononnya saya pernah menerima 50,000 daripada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dibuatnya live. Kononnya dia tahu apa yang saya buat dulu ni, cerita dulu ni. Zahid sebenarnya saya tak pernah jumpa pun, tak kenal pun. Jadi saya buat laporan polis. Saya beritahu polis, suruh Lokman datang, suruh Zahid datang, saya akan datang, suruh Lokman ulang, tunjuk bukti tang mana saya kenal Zahid, tang mana saya terima 50,000. Kemudian selepas tu dia tak minta maaf, tapi dia mengaku dia dapat maklumat ni daripada seorang individu yang pernah duduk di tepi saya apabila saya membuat ceramah-ceramah menerusi GBN. Kemudian Lokman ni, sifat busuk hati dia, sifat tersasar dia adalah saya yang telah bersyahadah di depan kamera, disaksikan oleh berjuta-juta orang dan bersaksi dengan cara betul, termasuk ada ustaz tu. Okey, dia bagi ini Bengali itu entah agama apa dan sebagainya. Ini adalah satu sifat yang bagi saya tak boleh terima, sebab Lokman tahu benar bahawa saya adalah seorang Muslim. Sifat dia ni, dia suka mengaibkan orang dengan menyentuh peribadi orang. Betul tak atau tidak tak penting, cuma dia ikutkan emosi dan dia akan serang. Jadi mengapa saya marah dan mengapa saya buat sidang ini? Sebabnya
Lokman sekali lagi mengeluarkan satu kenyataan, kononnya masa dulu dia ni kerja untuk PM dan dia tahu banyak mana dana UMNO disalurkan kepada PAS. Ini satu tuduhan berat. Lokman ni sekadar pandai bercakap. Jadi hari ini saya nak beritahu, pada satu ketika dulu apabila timbul isu kononnya Datuk Seri Dr. Abdul Hadi Awang telah terima dana 90 juta daripada UMNO, daripada 1MDB, saya tidak memperjuangkan Hadi, saya tidak memperjuangkan UMNO, dan saya tidak menyerang Ambiga. Tetapi apa yang saya buat ialah secara bertanggungjawab saya telah terus ke MACC dan buat satu laporan ke MACC dan seterusnya satu laporan polis. Dan benda tu anda boleh rujuk di Google sebab ianya telah disiarkan oleh media arus perdana. Dan sebab saya buat sidang media. Dan apabila saya sampai ke MACC, saya memberitahu mereka tujuan saya buat laporan. Kerana saya mendapati siasatan MACC cacat. Tanpa memperjuangkan siapa, tanpa menyerang siapa, saya beritahu sebenarnya penyiasatan ni boleh diselesaikan sekelip mata. Sebabnya kesemuanya, iaitu saman Hadi Awang terhadap Claire Newcastle Brown dan sebagainya, ya, berhubung isu 90 juta ni, kesemuanya bermula dengan satu dakwaan oleh Claire Newcastle Brown. Kononnya dia telah diberitahu oleh Ambiga Srinivasan bahawasanya Hadi dan PAS telah terima 90 juta daripada pemimpin UMNO, Najib dan sebagainya. Jadi saya beritahu di dalam counter claim and defense statement Claire Newcastle Brown yang difailkan di Mahkamah London, memang kalau kau baca semua, kau boleh buang semua, itulah pokok dia, iaitu saya diberitahu oleh Ambiga. Jadi penyiasatan dia mudah. Panggil Ambiga ke MACC dan kemudian tanya Ambiga, betul tak Najib ke siapa ke beri 90 juta kepada PAS? Kalau betul, dari mana kau dapat maklumat itu? Kalau tak betul, mengapa kau tipu? Dari situ penyiasatan ini akan diselesaikan dengan mudah. Jadi saya nampak kecacatan, saya nampak sesuatu yang tak kena dalam siasatan MACC. Jadi tekanan yang saya berikan menjurus kepada satu kenyataan rasmi oleh MACC yang memberitahu bahawa satu laporan telah dibuat di MACC, dan seterusnya selepas beberapa hari MACC memberitahu bahawa hasil siasatan menunjukkan PAS tidak terima dana daripada UMNO. Tidak ada bukti saluran dana tu. Tetapi yang saya dipahamkan, fail masih buka. Nah, ini bukan saya perjuangkan PAS, sebab memang dari saya bukannya orang PAS, saya bukannya orang UMNO, tapi saya minta penyiasatan dilakukan dengan cara betul, dan saya berjaya perjuangkan isu tu. Tiba-tiba keluar Lokman ni beberapa hari, dia kata saya dulu duduk dalam pejabat PM. Okey, jadi saya tahu, saya kerja dengan PM, minta maaf. Jadi saya tahu dana disalurkan. Pertama sekali saya nak beritahu Lokman, ini adalah satu perkara yang amat tidak beretika. Amat tidak beretika dan telah memarahkan semua pihak, baik lawan UMNO, PPBM, Pakatan sendiri. Sebab ini tidak beretika. Saya nak tanya Lokman, cuba cerita jap, tangan kanan kau terima dana dari mana dan tangan kiri kau terima dana dari mana. Dan kalau kau serang saya, lepas itu serangan balas saya ni, jangan menyesal. Jangan menyesal. Ini amaran saya kepada Lokman, jangan menyesal. Cuba cerita kat umum, tangan kanan kau terima dana dari mana, tangan kiri kau terima dana dari mana. Kedua, kalau kau ada bukti bahawa PAS telah terima dana dari UMNO dengan cara yang tidak halal, okey, jangan sekadar jadi kaki temberang di media sosial. Pergi buat laporan MACC seperti saya buat. Kalau tidak, duduk diam. Sebab laporan polis saya berkenaan dengan fitnah kau sendiri pun kau dah kantoi. Okey, pergi buat laporan. Ketiga, umumkan. Jangan tak sekadar cerita tengah jalan. Umumkan dana mana, dana apa. Sebab sekarang timbul syak bahawa Lokman ada maklumat berkenaan dengan isu 90 juta tu. Timbul syak. Jadi saya sarankan pihak berkenaan dalam PAS, sila buat laporan polis.
segera terhadap Lokman Adam supaya perkara ni disiasat. Ya. Dan umum sekali, masa kau duduk dalam UMNO tu, banyak mana lagi duit UMNO disalurkan bagi tujuan-tujuan Najib, bagi tujuan-tujuan lain. Jangan sekerak jalan. Jangan terlalu kemaruk, ya, dengan perjuangan anda untuk mendewa-dewakan Najib. Bongkar semua. Bongkar semua. Bongkar semua. Okey? Sebab kau kena ingat, apa yang kau kata berkenaan dengan PAS ni tak ikut landasan Islam tu, hujah kau silap. Saya setuju perjuangan PPBM, PAS dan UMNO tidak berlandaskan perjuangan Islam, tapi hujah kau salah. Hujah kau ni sebenarnya mendewa-dewakan pihak yang mungkin menaja kau ke tidak menaja kau, saya tak tahu, tapi pihak tertentu. Dan hujah kau bukannya Islamik, perjuangan kau bukannya Islamik. Sampai kau tuduh aku macam-macam dulu, fitnah, bukannya Islamik. Okey? Jadi sudahlah sekarang kita cerita bila kau nak buat laporan MACC. Jangan duk sembang temberang di depan kamera. Sila esok pergi buat sidang laporan MACC. Saya akan sokong. Saya akan berada di sana. Saya kat luar akan berdiri sana bersama media. Saya akan tepuk. Ya, pergi buat. Tunjuk di mana, tang mana, terima dana. Sekali itu bongkar semua. Dan esok saya harap semua pemimpin yang dengar video Lokman tu, pastikan dia ni tak pegang lagi sebarang jawatan dalam GLC ke, dalam kerajaan ke. Ya, sebab inilah gelagat dia. Ya, gelagat busuk dia yang buat pembongkaran begini, menunjukkan dia ni seorang yang tidak boleh dipercayai. Jadi bongkar semua. Memang sesuai lah kau menerajui satu NGO yang dinamakan Laskar Cyber. Sebab kau ni memang perangai Laskar Cyber. Kita tak tahu sebenarnya kau ni perjuangkan siapa, UMNO ke, kau ni jurucakap UMNO ke, siapa ke, kita tak tahu. Okey, dan biasanya saya tak nak masuk campur hal awak, tetapi disebabkan saya sendiri pernah perjuangkan isu siasatan MACC berhubung dana 90 juta melibatkan PAS dan UMNO tanpa menyokong sesiapa, dan kebetulannya kau sebut, ya, dana yang diterima oleh PAS dari UMNO, maka sekarang saya tuntut anda buat pembongkaran penuh. Jangan jadi kaki temberang. Okey? So itulah nasihat saya kepada Lokman. Itulah pencerahan saya hari ini. Sekaligus, ya, Lokman, please tell people your right hand dapat dari mana, your left hand terima dari mana, ya. Dan kalau kau serang aku lepas ni, jangan menyesal. Jangan menyesal. Saya tidak akan buat sesuatu yang menyalahi undang-undang, tak. Okey, tapi pembongkaran saya selepas tu jangan menyesal. Okey, Lokman, you are a nobody. Saya pejuang kebenaran. Saya akan perang kau habis-habisan kalau kau cuba ya, lawan aku. Kau tak pernah jumpa orang macam aku, ya. Jangan cuba lawan. Sebaliknya, ikut nasihat saya, pergi ke MACC, tampilkan bukti kalau ada, kalau tidak, please shut up. Duduk diam, jangan jadi bodoh. Kau menghina kata-kata kesat saya, kritik Muhyiddin, tapi saya tak pernah menghina dengan kata-kata kesat mana-mana pemimpin. Itu salah. Apabila polis siasat, kau bising, oh ini adalah ini adalah itu. Actually, Lokman, you deserve it. You deserve it. Kau yang cari masalah, ya. Jangan salahkan pemimpin. Kalau saya jadi Muhyiddin, kalau saya jadi Tun, kalau saya jadi mana-mana pemimpin yang dihina kau, saya akan cari sampai dapat. Saya akan guna undang-undang. Jadi sebenarnya kata-kata kau tu memang you deserve it lah. Ini bukan soal lagi Muhyiddin cuba senyapkan kau, because you are nobody. Ini memang kau patut terima apa yang kau dapat.